Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Faizatul Akmal binti Muhammad Sahur, berumur 11 tahun dan bertugas sebagai seorang pengawas di SK Taman Kota Kulai, Kulai Johor. Hobi saya ialah membaca buku cerita dan menonton televisyen. Pada hari ini, saya akan membuat satu resensi buku yang berjudul Jihan Yang Berhati. Buku ini dikarang oleh Ali Muakhir dari Mustafa. Ia diterbitkan oleh PSD1 Sdn Bhd. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012. Ia mempunyai 125 halaman bercetak. Didatangi dalam 4 bab serta berbentuk buku cerita. Buku Jihan Yang Baik Hati ini mengisahkan mengenai seorang puteri yang bernama Puteri Jihan. Walaupun dia seorang puteri, tetapi akhlaknya terkenal di seluruh negeri. Cerita ini bermula apabila istana mendapatkan seorang ketua pekerja yang baru bernama Yumna. Tidak lama selepas itu, Puteri Jihan mendapati tingkah laku para pekerja tidak lagi ceria seperti selalu. Pada suatu hari, Puteri Jihan mendapati ruang istirahatnya tidak dibersihkan dengan baik. Puteri Jihan memanggil seorang pekerja untuk membersihkan ruang tersebut. Pekerja itu memohon maaf berulang kali dengan muka ketakutan dan melakukan kerja dengan tergesa-gesa. Puteri Jihan amat hairan melihat perlakuan pekerja itu dan bertekad untuk menyiasat perkara ini. Apabila disiasat, barulah Puteri Jihan mengetahui perkara sebenar, iaitu para pekerja selalu dimarahi dan diugut untuk menjalankan tugas dengan baik oleh ketua pekerja. Puteri Jihan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dengan segera. Lalu, Puteri Jihan memanggil Yumna dan meminta dia membersihkan pasu perak di dalam sebuah almari yang besar. Puteri Jihan memberi arahan dengan suara yang lembut dan berhemah. Yumna melakukan tugasan yang diberi dengan senang hati dan menyelesaikan pada waktu yang singkat. Setelah selesai, dia pun memberi laporan kepada Puteri Jihan dengan gembira. Puteri Jihan memuji Yumna kerana telah melaksanakan tugas dengan baik sekali. Keesokannya, Puteri Jihan sekali lagi meminta Yumna membersihkan pasu perak di dalam almari yang lebih kecil. Namun pada kali ini, Puteri Jihan telah memberi arahan dengan suara yang keras dan mengugut akan menghukum Yumna sekira ada kesilapan yang dilakukan. Yumna amat terkejut dengan sikap Puteri Jihan itu. Sewaktu melakukan tugasan, Yumna menyatakan bahawa masih banyak pasu perak yang belum dibersihkan dan ada yang telah pecah. Puteri Jihan tidak berkata apa-apa dan terus beredar dengan muka yang marah. Keesokan harinya, Puteri Jihan telah mengajak Yumna bersiar-siar di taman. Puteri Jihan bertanya, mengapa Yumna tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan semalam sedangkan sebelumnya Yumna dapat melaksanakan tugasan dengan baik sekali. Yumna pun menyatakan tugasan kedua tidak dapat dilaksanakan dengan baik kerana Puteri Jihan memberi arahan dalam keadaan marah menyebabkan dia sentiasa berfikir adakah dia telah membuat kesalahan. Puteri Jihan tertawa dan menyatakan bahawa beliau tidak marah. Yumna kehairan dan bertanya, mengapakah Puteri Jihan memberikan arahan dengan nada kasar sedangkan dia tidak marah? Dengan lembut, Puteri Jihan berkata, begitulah perasaan dan fikiran para pekerja ketika telah mendengar arahan yang kasar dan penuh ugutan setiap hari. Apabila mendengar jawapan dari Puteri, barulah Yumna sedar dengan kesalahannya. Dia berjanji akan memohon maaf kepada semua pekerja. Selepas peristiwa itu, Yumna semakin disenangi oleh para pekerja istana dan Puteri Jihan mendapati suasana di dalam istana kembali ceria seperti dahulu. Pengajaran dari cerita ini ialah berhati-hatilah dalam berkata-kata kerana lidah lebih tajam dari mata pedang. Ia boleh menyebabkan seseorang itu terluka dengan kata-kata yang kasar. Seandainya kita seorang ketua, kita hendaklah sentiasa menggunakan cara yang terbaik untuk memberi arahan supaya senang untuk diikuti. Berlemah lembut, menghormati orang lain dan taat kepada ketua adalah nilai murni yang terdapat dalam buku ini. Buku Jihan Yang Berhati ini amat memberi kesan yang mendalam kepada saya kerana banyak pengajaran yang boleh saya terapkan dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.